Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was salihin wa syuhada wal ulama wa tabi'in tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi walidina wa muallimina wa usratina wa ahwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan ila musannifu hadzal kitab syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, mari sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk kita menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Dan insya-Allah pada malam ini mari sama-sama kita isi sedikit ruang masa ini dengan sama-sama kita mendengar tazkirah. Mudah-mudahan ianya akan beri manfaat buat diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam tajuk besar kedua, iaitu sebab-sebab yang berkaitan dengan anggota individu, golongan yang tercecer di jalan dakwah ni. Antara sebabnya, antara banyak bahagian, antaranya yang dulu kita dah sentuh. Sebab yang pertama ialah berhubung dengan gerakan itu sendiri, dan sebab yang kedua dengan sebab berkaitan individu itu sendiri, yang mula-mulanya sekadar ringkasan ulangan perangai yang tidak tetap, tabi'i yang tidak tetap. Yang kedua, takut berlaku sesuatu ke atas diri dan pendapatan. Maksudnya takut tak tentu pasal. Sebab itu orang jemaah Islam ni ataupun orang yang berorganisasi ni, dia mesti faham. Kena baca betul-betul undang-undang tubuh, akta tubuh pertubuhan, undang peraturannya. Kena faham, bukan main ikut saja. Ketiga, melampau ataupun ekstrim. Keempat, bermudah-mudahan dan longgar. Maksudnya tidak tegas. Kita tak boleh kita tak boleh longgar sangat. Yang kelima, tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri, terasa hebat, bangga dengan title yang ada pada diri. Baru ceramah sana sini sikit, masuk YouTube pula tu. YouTube pun tak ramai mana pun tengok pun, dah mula rasa bangga, dah mula rasa seberitahu. Tidak, dia bukan begitu. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pada
iaitu cemburukan orang lain. Ini penyakit ni. Cemburu orang lain. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 121 insya-Allah. Baik. Cemburukan orang lain. Sebab keenam antara menyebabkan seorang itu gugur. Gugur di jalan dakwah. Kita boleh adapt, kita boleh sesuaikan ni dengan apa-apa saja organisasi. InsyaAllah. Organisasi surau, organisasi sekolah, di mana ada organisasi, benda tu kita boleh sesuaikan. InsyaAllah. Cemburu ini menjadi sebab kecerahan dari jalan dakwah, khususnya daripada anggota-anggota yang berada di barisan hadapan. Orang bawah ni tak sangat. Orang bawah ni ngikut aja. Yang atas-atas tu cemburu orang lebih ikut cakap dia. Cemburu orang lebih dengar cakap dia daripada cara kita. Cemburu. Ingat tak dulu sebut je nama figura ni, kalau panggil datang ke Muar ni penuh orang dengar ceramah. Tuan guru pun tak seramai itu. Tuan guru pun tak seramai itu. Tapi kalau nama orang ni, wah dia best. Cuma orang-orang lama je yang faham. Dia kata apa? Cerita banyak maki amor ni, kau tengok tak lama orang ni. Betul-betul tak lama. Betul-betul keluar jemaah. Alhamdulillah. Tu dia. Sebab tu kita tak boleh cemburu dengan orang atas. Orang atas, kita dengan kawan kita betul. Yang atas tu betul. Itu dugaan pangkat tu. Tengok masa aku jaga, tak masalah nampak sawit naik, harga apa semua naik. Tiba kena tegur sikit, ada masalah sikit, terus letak jawatan. Terus pula jadi musuh, dia pula menyerang. Ada kan? Tahu tak cerita ni? Tak payah saya sebut lah Dulu mula-mula suka juga dengan dia ni. Bila dah keluar ni macam-macam. Bila orang pilih, jadi cerita menang pula tu. Menang orang kata macam mana cakap menang yang tidak dijangka. Bila dah menang buat kerja, bila mana pimpinan letak tempat lain pada pilihan raya yang lepas, wah tak puas hati. Terus letak jawatan. Saya kata kenapa macam ni? Saya dapat berbual dengan dia. Abang kan seorang bekas askar, lagi faham tentang disiplin. Di mana kita diletak, di situlah kita bergerak. Kita tidak bergerak ikut dasar. Abang bercakap bersama sebabkan akan Islam. Tapi kenapa macam ni dia diam? Macam-macam alasan. Itu dia orang nak mengesahkan. Kadang benda ni semua ujian. Sebab itulah kalau kita tengok sejarah, dalam perang Badar itu sendiri berlaku ada seorang pahlawan yang bukan beragama Islam di Madinah yang nak berperang bersama-sama Rasulullah tak terima. Sebabnya kita bimbang dijadikan isu, biarlah kita perang atas nama agama ni. Islam itu Islam. Tuan-tuan kalau tengok dalam YouTube banyak cerita macam mana gerakan-gerakan Islam yang muda, maksudnya yang baru tumbuh, terutama yang dipelopori oleh orang-orang muda, sudahnya terjerat dengan permainan musuh. Terjerat. Contohnya yang berlaku dekat mana tu, dekat luar negeri lah. Ni diceritakan sendiri oleh penceramah tu sendiri, tapi dia cerita dalam bahasa Inggeris lah. Dia kata untuk membuat perarakan menentang Islamofobia, menakut-nakutkan, takut tentang Islam kan. Dia buat gerakan. Sukalah dia ramai orang. Ada satu pertubuhan yang terkenal sebagai pertubuhan pelangi. Pertubuhan pelangi, pertubuhan apa? LGBTQ tu. Nak turut sama, kita pun kita pun nak fahamkan orang bahawa kita tak perlu takut dengan Islam. Jadi anak-anak muda ni sukalah. Satu segi sukalah punya permainan jahat dia orang macam ni. Selepas dia perarakan tu, tak lama selang seminggu, tak lama sebulan, dia buat pula nak buat perarakan menentang gerakan perarakan menyokong LGBTQ.
Maka dia offer pada persatuan ni, dia kata, dulu masa awak kita orang join, sekarang kita orang buat ni, awak kena join lah. Apa nak cakap? Berlaku tak masa, kalau tuan-tuan ingat masa bersih keberapa yang terkemudian sekali, kan ada kan grup-grup LGBTQ, mana yang dikatakan rahmatan lil alamin, apa yang kau buat? Kau tak boleh nak buat apa pun. Sebabnya pimpinan ni. So balik cerita ni tentang cemburukan orang lain, terutama orang pimpinan atasan, tidak boleh saling cemburu mencemburui. Kalau ada dalam hati perasaan tu, cepat-cepat basuh sendiri, istighfar banyak-banyak. Selagi mana benda tu tidak diwar-warkan, tidak diceritakan pada orang, tak ada masalah, tidak menjadi satu dosa. Tapi bila cerita jadi satu dosa, dah cerita panjang, nak kena minta maaf dengan orang ni, nak kena minta maaf dengan orang ni. Tapi kalau benda tu dalam hati, bersihkan banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, mujahadah, lawan, cuci, kelorok, cara macam mana pun buat. Syaitan kalau dilayan tuan-tuan, syaitan akan lagi suka. Syaitan akan lagi suka. Syaitan akan jolok. Syaitan akan jolok. Lama-kelamaan dah lah, orang pun tak tengok aku. Apa yang aku tak buat untuk jemaah ni, gerakan ni orang pun tak tengok, tinggalkan je lah di tempat lain. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Itu kalau kita kaitkan dengan apa, dengan surau ni, katakan bila mesyuarat pengerusi, orang tak pilih jadi pengerusi lama, pilih pengerusi baru. Pengerusi lama mengajuk, lama kelamaan semayang kat sini pun tak, pergi semayang tempat lain. Kita tak nak macam tu. Pengerusi kena, orang atas kena redha lah. Kalau dah tak terpilih, bagus, senang. Tapi turut sama. Perangai macam Khalid Al-Walid, bila diperintahkan untuk meletak jawatan, dia tak ada masalah. Dia kata, aku berperang bukan kerana Umar, aku berperang kerana Allah. Dia dah lah letakkan jawatan, dia sama-sama pergi perang pula. Ada setengah orang dah letak jawatan, aku tak nak, aku tak campur. Dia tak macam tu. Kita jangan macam tu. Ahli-ahli yang menganggotai harakat terdiri dari berbagai-bagai orang yang memiliki berbagai-bagai persediaan dan keupayaan baik dari segi kepribadian, jiwa, semangat dan pemikiran, kecerdikan, keilmuan, kebolehan menulis dan kebolehan berpidato adalah berbeza. Dan perbezaan inilah yang menyebab berlaku perbezaan di antara ahli dalam tingkah laku, dalam hikmat, dalam kepekaan dan dalam semua perkara. Sebab apa? Jemaah Islam ni sifatnya berbagai-bagai, macam pukat tunda. Namanya ikan, tapi macam-macam saiz ikan, macam-macam jenis ikan, semua dapat. Inilah jemaah Islam. Sebab itu tuan-tuan, berhati-hati. Ada setengah-setengah jemaah Islam ni, dia letak syarat macam-macam nak jadi ahli dia. Mesti image baik lah. Ada. Tak perlu kita sebut lah siapa. Mesti pandai bercakap lah, mesti pandai, mesti budak-budak you lah. Ada tu kan? Ada. Kita tak nafikan, memang ada. Sama malah saya diberitahu oleh budak-budak itu, mereka tu diperas tenaganya sampai dah tak boleh, baru dia tinggalkan gitu je. Saya tak perlu sebut lah siapa, asal apa nama betul-betul tu. Tapi kalau ada benda tu memang ada. Tetapi dalam gerakan Islam dia tak begitu. Sebenarnya gerakan Islam dia meraihkan siapa saja. Hatta kalau yang datang tu kaki nombor ekor sekali pun dia terima. Dia terima, tak ada masalah. Dan ditarbiah sikit untuk dihilangkan tabiat nombor ekor. Tuan-tuan, bila mana biasa kan orang kata kalau masuk jemaah Islam ni pakai kopiah, pakai apa kan, itu tarbiah sebenarnya. Bukanlah mesti pakai kopiah, tapi dengan kopiah tu kita, kopiah ni power dia kuat tuan, lain dengan songkok, lain je kata. Tuan-tuan kalau pergi ke bandar, orang pernah kita jumpa orang masuk kedai nombor ekor pakai songkok, ada. Tapi pakai kopiah tak pernah jumpa. Segan. Sebab dia punya apa, dia punya aura kopiah tu. Orang kata pakai je kopiah, ibarat kata macam orang pandai agama. Begitu. Nak tengok anak dara orang pun tak berani. Tunduk mata, jaga, kontrol. Iya. Orang kalau pakai songkok boleh tak tengok anak dara orang? Boleh. Malah dia betul-betul ke songkok lagi, dia sengit kan. Dia kopiah boleh.
Itulah kau sengit pun nampak orang kata. Pakai kopiah ni kalau sengit macam orang gila kan. Betul tak? Pakai songkok kan sengit nampak lawa. Tutup sikit depan, cik tinggi gitu. Songkok sengit sikit, songkok rapih ni benda tu Kopiah mana boleh, kena masuk zap letak terus. Itu banyak. Sebab itu jemaah Islam dia sifatnya begitu. Jadi bila sifatnya begitu, maka berbagai-bagai ragam manusia yang ada dalam dia. Maka kita kena saling meraihkan. Tapi dalam pada masa yang sama, meraihkan dalam erti kata jangan sampai melanggar dasar. Contohnya, seorang yang kaki perokok masuk jemaah Islam bersama-sama dengan sekurang-kurangnya satu je kita cakap dia. Bila kau tengah duduk ramai-ramai ni, kalau boleh jangan isap rokok. Janganlah sampai selamba je kan. Maksudnya kita kontrol dia kat situ. InsyaAllah lama-kelamaan sikit-sikit dia akan rasa susah, dia akan berhenti merokok. Tak berhenti merokok pun dia isap rokok menyorok-nyorok. Sekurang-kurangnya jadilah. Itu kalau buat maksiat lain, InsyaAllah ahli jemaah Islam tak ada yang minum-minum arak ni, tak ada. Yang menyusahkan orang pun tak ada. Yang menyusahkan diri sendiri ada. Ada juga kadang anak muda yang kaki ganja masuk jemaah Islam, ada. Ada bukan. Itulah dia budak-budak yang manjat pokok kelapa, tanam bendera. Itulah budak-budaknya pun. Tapi bila kita tengok ujung-ujung, jadi orang budak ni. Apa buat? Nak cakap apa buat? Nak naik balut dulu. Jadi orang budak ni. Saya tak perlu sebut lah. Kawan-kawan saya pun bila anak-anak muda tu boleh tahan. Tapi itulah yang boleh jadi orang. Itulah anak muda yang sudahnya berjinak dengan masjid. Yang jadi tolong masjid, yang tolong jemaah banyak. Naik tangga, naik pokok, naik tu, naik ni. Pantang ni suruh. So kalau dia tak bangun subuh, kita kejut. Jangan kita kejut. Hei, bangun. Kata jemaah Islam, subuh pun tak bangun. Apa punya jemaah Islam? Budak muda kau cakap macam tu, tak boleh. Budak muda otaknya lain. Bang Ahmad, lepas semayang kan tidur. Saya masa PRN Johor ni, saya jaga bilik operasi, tahu ke? Tahu lah. InsyaAllah pengen anak muda ni. Kita kejap semayang. Penat ustaz, balik pukul 3 pagi tak apa semayang. Lepas semayang tidur. Jangan tiru macam kita. Jangan kita tiru dia. Dia tidur dia punya masalah. Kita buat hal kita. Lepas subuh katakan kita ngaji ke benda kan. Dia biarkan. Itu cara tarbiyah anak. Jangan kita minta. Jangan kita suruh dia tiru kita. Kita buat dia tiru kita dengan kita suruh dia tiru kita, tak sama. Kita buat dia tiru kita, dia segan dengan kita, dia akan buat. Dia akan datang kesedaran. Itu tak apa. Contohnya lepas semayang subuh, kita ngaji Quran sekejap. Kita tunjukkan contoh yang paling mudah untuk diikut. Jangan nyusahkan dia. Lepas subuh kita buat apa? Kita buat ngaji Quran sampai 1 juz. Dia tengok pun takut. Kita ambil semuka. Macam. Ambil semuka. Lepas tu, sekejap pun cukup. Dah. Nanti dia akan tanya, Ustaz, kejap apa nak ngaji Ustaz? Ustaz, saya tadi Quran Ustaz. Biar mukadam mesti lah. Biar mukadam baca lah. Surah biasa dia baca lah, tak apa lah. Itu dengan pasal kita nak menaikkan. Ada golongan profesional, ada golongan kampung, ada golongan apa. Ada juga di kalangan orang jemaah Islam yang golongan bangsawan. Jangan salah faham. Kita kena raihkan ada cara golongan bangsawan. Bukan dia minta diraihkan. Kita nak mujuk hati orang tu. Tu je. Tu je. Kalau tahu dia tu kerabat raja, kalau dia namanya Tengku lah. Lain dia, tak payahlah panggil saya Tengku, panggil saya Ustaz dah lah. Dia kalau nama dia Ustaz kan. Kadang-kadang masalahnya tu dah dia cakap macam mana. Kena belajar dia. Kita nak ajar dia merendah diri, kita rendah diri. Jangan kita expect macam kita dengan anak kita tuan-tuan. Kita nak anak kita rendah diri dengan kita kena rendah diri dulu dengan dia. Sikit je. Bukan kita nak menjatuhkan maruah kita. Kita rendahkan sikit. Maksudnya
rajin tegur siapa. Dah makan belum? Dah belum je makan. Cukup lah. Bukan suruh berbual. Bila kita rendahkan sikit, dia akan rendahkan berkali-kali ganda. Itu je kita nak. Tapi itu juga macam orang ni. Gitulah kita nak. Ada orang cakap lembut, ada orang cakap kasar. Saya ada seorang sahabat, cakapnya memang kasar. Sakit telinga dengar, bab pun kenal. Ya, sakit dengar. Kalau bercakap dia saja betul. Walaupun memang dia cakap tu betul, tapi bahasa dia tu sakit hati dengar. Tapi itu cara dia. Kita perlukan orang macam tu, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang bila mana kita berhadapan dengan orang yang kita nak mendakwakan, ataupun istilahnya ialah mad'u kita, ada mad'u yang suka dengar. Oh, ya Ustaz. Ada mad'u yang suka berhujah, berdebat. Alah macam gini. Ada mad'u berdebat dia, kalau bercakap orang tak boleh nyampur. Kita nak celik macam mana pun tak boleh. Orang-orang macam tu, inilah guna dia. Qaulan baligha, berkata orang dengan bahasa yang dia sampai maksudnya. Kalau kita jumpa orang yang bercakap apa-apa, kita pun tak boleh gitu, Pak. Memang tak boleh nyampur. Salah kita. Itu yang kita nak jawab dia. Okey, orang macam ni kau kerja kau. Yang ni kerja aku. So kita kena macam gitu. Jangan kita pilih siapa pun. Hatta kalau orang baru masuk Islam satu hari pun, nak masuk dengan jemaah Islam, silakan. Kalau dia atas dasar kefahaman, dia akan lama. Ingat, kalau tuan-tuan ingat dalam kitab yang pertama, apa dia? Maza ya'ni intima' lil Islam. Apa artinya saya mengenal Islam? Ada dia katakan melibatkan diri dengan jemaah Islam bukan kerana semangat, tetapi kerana kefahaman. Kalau orang tu baru masuk Islam semalam, hari ini dia nak join jemaah Islam, tapi dia join atas nama kefahaman, dia akan lama, dia akan istiqamah. Tapi kalau dia join jemaah Islam dengan sebab dia rasa semangat, konon-konon semangat perjuangan Islam, dia akan tertipu. Berapa ramai anak-anak muda yang tertipu, sudahnya menjadi musuh jemaah Islam sendiri. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Itu kita kena faham. Baik. Tetapi adalah perasaan cemburu menyebabkan orang-orang yang tertentu mengambil tindakan melakukan perkara yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Setengah dari mereka menghadapi tekanan jiwa yang dirangsangkan oleh anasir dari luar barisan. Maksudnya dari pihak sebelah, daripada orang luar. Maksudnya cemburu tu ada, tapi jadi melampau-lampau, membuat-buat dengan sebab ada, macam mana kata, ada orang luar menyimbah minyak. Sebab dia layan orang muda, dia naik orang muda. Perasaan cemburu dan rangsangan saranan seperti itu menimbulkan keinginan hendak membalas dendam di dalam diri mereka kepada orang-orang yang dianggap sebagai menjadi sebab kegagalan mereka. Jika ini berlaku, bermakna segala akhlak dan nilai mulia akan hancur, kerana orang yang berkenaan bersedia melakukan apa sahaja untuk merosakkan orang yang dianggap sebagai musuhnya yang utama itu, dan tidak akan berasa senang jika dendamnya tidak terlaksana. Itu dia akan bawa ke situ. Sebab itu kadang-kadang contohnya lah, contohnya dua orang kawan, seorang ada rasa tak puas hati sikit, ada pula orang lain jolok, kau dia tu gitu. Maka yang kau dua orang kan masing-masing saling mengetahui kebaikan masing-masing, dan masing-masing tahu keburukan masing-masing. Masing-masing tahu kelebihan masing-masing, masing-masing tahu kekurangan masing-masing. Maka dia akan attack. Benda tu dia akan attack. Sebab itu kalau jemaah Islam ni, bila orang keluar daripada jemaah Islam, tengok perangai dia berubah habis. Berubah. Tak heran tuan, tak heran. Orang yang kita agung-agungkan satu ketika, wah dia kalau ceramah baguslah, ramai orang lah. Orang ketawa, orang Cina ada, orang ni ada. Tapi bila mana ada rasa cemburu dengan sebab tak terpilih, sehingga keluar merupakan jemaah lain, sebenarnya dia jadi musuh jemaah
yang lama tu. Soal adakah dia ikhlas atau tidak ikhlas selama ni kita tak tahu. Sebab benda tu tak nampak. Sebab itu penting kita masuk atas rasa kefahaman. Jangan rasa di sini tu hebat. Hebatnya kita bersama jemaah. Itu kena ingat. Hebatnya manusia ni bersama jemaah. Hebatnya warga Paik Gadi ni dengan sebab ada jemaah surau ni. Bersatunya jemaah surau Paik Gadi. Ya, begitu kalau kita nak kaitkan. Bukan sebab seorang-seorang. Pengerusi boleh lah nak buat apa, buat. Tapi kalau orang bawah tak nak buat, tak jadi juga. Tak jadi. Kita buatlah macam-macam untuk apa? Untuk meramaikan jemaah kat surau, untuk meriahkan surau ini, untuk ceriakan surau ni. Tapi kalau yang bawah ni tak sambut, tak jadi juga. Kita kena, kalau bahasa putih apa? There is no I in team. Tidak ada kalimat saya dalam kumpulan. I kan? Team T-E-A-M. Tu kan. Maksudnya itu. Kita kena rasa begitu. Hebatnya kita kerana kita bersama dengan jemaah yang nakkan Islam. Tak ada dengan jemaah nak Islam. Habis. Macam mana? Tapi kata nak Islam sekarang tuan-tuan, ya Allahu Akbar. Nak mesyuarat, cari wakil mesyuarat pun, wakil cawangan pun susah. Macam mana? Nak buat mesyuarat agung sendiri pun susah. Iya. Yang tua-tua pula kata dah penat. Yang muda-muda kata sibuk. Yang pencen-pencen kata bagilah orang, aku dah pencen. Habis semuanya tu lah. Iya. Kadang-kadang kita tengok kesian tau. Minta maaf cakap lah. Saya tengok dalam jemaah Islam PAS semua sendirilah. Yang banyak menggerakkan, kesian tau. Pertama anak muda. Anak muda menjadi tulang belakang kepada YB Maharani. YB Maharani itu kadang kalau bercakap, Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya mikul amanah. Tuan-tuan minta saya pegang amanah. Bantulah saya. Saya macam tu sekali. Pasal dia seorang pun tak boleh buat. Dia seorang dia tak boleh buat. Anak muda pula tak berhenti. Baik yang ada lelaki suami isteri, sama-sama bantu. Allahu Akbar. Yang pincin, minta maaf cakap lah kat sini lah. Duduk rumah. Minta maaf cakap. Duduk rumah dalam grup kampung punya hebat. Dalam grup usrah habis. Ini kena ada marah sikit ni. Sebab kena tempat sendiri kan. Dalam grup kampung punya lemak. Kita buat macam ni. Apa kata kita buat macam ni. Apa kata. Dalam grup usrah. Dalam grup cawangan. Habis. Cukuplah saya ni banyak sibuk lah. Saya dengan NGO saya lah. Sudahnya tak ada pun. Tapi tak apa dah. Orang tak nak tinggalkan. Tak ada masalah. Carry on. Tak apa. Saya cakap, saya punya prinsip dengan kawan saya senang je. Biar sedikit tapi dirasai. Daripada ramai tidak membawa erti. Nak apa? Tu kita kena ingat. Kadang-kadang pesan cemburu tu kena jaga. So kalau ada dalam hati tu, bolehlah cakap macam tu, bolehlah engkau. Itu kena buang, kena cuci banyak-banyak. Jadi tuan-tuan yang SAW, sejarah berulang. Bentuk cemburu yang menghancurkan itu terus berulang. Cemburu yang mengakibatkan pembunuhan yang dilakukan oleh putera Adam, Kabil dan Habil, terus berulang. Peristiwa Habil dan Kabil disebutkan oleh Al-Quran. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahdihima wa lam yataqabbal min al-akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaktulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, Habil dan Kabil, menurut sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Kabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Sungguh kalau kami menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku dan aku, sungguh kalau kamu gerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguhnya aku takut pada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sungguhnya aku ingin kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan jadi penghuni neraka. Yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya, maka jadilah ia seorang di antara orang yang menyesal. Surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 30. Cerita cemburu zaman Nabi Adam dah ada. Tak heran. Sampai adik-beradik. Sebab tu kalau kita tak heran kalau zaman sekarang pun ada. Tak heran cemburukan orang lain buat sampai partinya diharamkan. Ada tak? Ada. Kan saya, benda ni terbukti. Cemburu dengan orang tak pilih dia, dia pecahkan parti dia. Ada tak? Ada. Benda tu mainan. Sejarah ni ibarat roda yang berputar, sekali di atas, sekali di bawah. Dan ingatlah, seorang yang bergerak atas jemaah Islam, dia akan sentiasa ditapis oleh Allah Ta'ala, sehingga yang tinggal benar-benar orang yang ikhlas untuk berjuang di jalan Allah SWT. Itu kita kena ingat. Itu tuan-tuan, kalau ada rasa cemburu dalam diri, buang jauh-jauh. Buang. Kalau nak dikaitkan dengan jemaah Islam, kalau nak dikaitkan dengan apa-apa organisasi pun begitu juga, sama. Kalau kita cemburu dengan orang lain yang orang pakai cakap dia, cakap kita orang tak pakai, tak apa. Jangan dilayan. Jangan dilayan. Itu kerja setan semua tu. Allah SWT juga berfirman, am yasuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Yang bermaksud, ataukah mereka dengki kepada manusia, yakni Muhammad, lantaran kurnia yang Allah telah berikan kepada manusia itu. Sungguhnya kami telah berikan Alkitab dan Al-Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah berikan kepadanya kerajaan yang besar. Cerita tentang Rasulullah ni tuan-tuan. Tak ada orang yang manusia, ada dua istilah manusia yang tidak boleh berhimpun pada seorang. Seorang tak boleh ada dua istilah ni. Iaitu ahli sihir dan gila. Boleh tak seorang gila jadi ahli sihir? Tak boleh. Ahli sihir menjadi gila pun tak boleh. Tapi inilah gelaran yang orang Quraisy panggil pada Rasulullah. Sungguhnya Muhammad gila. Muhammad ahli sihir. Malah tambah Muhammad tu penipu. Orang gila mana boleh menipu? Cuma orang tak suka. Adakah dia tak tahu Rasulullah betul? Tahu. Sebab dia cemburu. Sebab Rasulullah antaranya satu ketika, ada seorang sahabat ketika itu dia mula beragama Islam. Dia merupakan sahabat baik Abu Jahal ke Abu Lahab, saya lupa. Dia datang ke kota Mekah, tanya, Abu Lahab, Abu Jahal ke Abu Lahab itu, aku dengar dekat kota Mekah ni ada seorang yang menggelar dirinya sebagai utusan Nabi, utusan Allah. Betul ke? Oh, yang kau cakap tu anak saudara aku. So apa pandangan kau tentang orang tu? Orang tu betul ke tak betul? Sebenarnya dia betul. Apa yang dia buat tu betul. Tapi kenapa kau tak suka? Sebab dia menyamakan aku dengan hamba. Tu je. Kenapa Yahudi tak nak terima Rasulullah? Sebab Yahudi nak di kalangan bangsa dia juga. Bukan dia tak tahu Nabi. Nasrani bukan tak tahu. Baca banyak kitab-kitab mengatakan sesungguhnya akan datang seorang penenang
Untuk itu, asalnya aku ni banyak benda nak beritahu pada engkau, tapi engkau takkan dapat terima. Ini dalam tak salah dalam kitab apa? Kitab Perjanjian Lama. Melainnya itulah. Sesungguhnya aku banyak nak beritahu pada engkau, tapi engkau tak boleh terima, engkau takkan faham. Untuk itu aku kena pergi. Bila aku pergi, maka Tuhan akan datangkan seorang penenang. Ini yang cakap ni Nabi Jesus pada dia orang lah. Seorang penenang yang akan menerangkan kau tentang apa yang dia akan benarkan apa yang aku cakap. Dia nak cerita tentang Nabi. Dia nak cerita tentang Nabi Muhammad. Tapi sebab tak suka, dah tak suka, benda betul pun tolak. Itu ceritanya. Yahudi tahu macam dari Rasulullah, macam dia kenal anak dia. Sebab Rasulullah dia tolak sebab apa? Sebab Rasulullah ni keturunan Arab Quraisy. Dia tak nak. Nampak perkauman Yahudi ni. Apa lagi? Nasrani pun tahu. Sebab dia tu dipesongkan oleh pendeta-pendetanya. Sebab itu penting ni kita orang Islam ni, cantiknya kita orang Islam, kita baca apa Quran tu, kita boleh kulit ke kulit, kita boleh tahu ceritanya melalui terjemahan. Maka kita tidak boleh ditipu. Banyak pengguna Kristian bila dia tanya gereja tentang apa yang ada dalam Injil, gereja pun tak ada cakap. Gereja pun tak boleh nak jawab. Sebab apa? Dia tahu kalau dia jawab dia terperangkap. Dia terperangkap. Itu dia. Sebab cemburu kepada Nabi Muhammad, cemburu kepada Rasulullah. So kita kena buang macam tu. Rasulullah SAW seringkali melarang sikap cemburu dan dengki. Banyak hadiah-hadiah yang melarang. Astaghfirullahaladzim. Banyak hadis-hadis yang melarang demikian. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang mana maksudnya, jauhilah kamu dari prasangka, kerana prasangka itu merupakan cerita yang paling dusta. Jangan kamu mencari rahsia, mengintip, berdengki, marah, memarahi dan mengumpat. Hendaklah kamu semua menjadi bersaudara kepada seorang Muslim yang lain. Janganlah seorang Muslim itu menghina orang Muslim yang lain. Takwa adalah di sini. Takwa adalah di sini. Sambil Rasulullah menunjukkan ke dadanya. Cukuplah bukti yang seorang itu jahat apabila ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap Muslim ke atas Muslim yang lain, haram darahnya, marwahnya dan hartanya. Itu dia Rasulullah amarkan, beri amaran. Jangan kita sibuk nak menjahanamkan saudara kita. Habis Ustaz, dalam keadaan sekarang macam mana? Ini dia kata, ini ujian zaman sains dan teknologi. Kita simpan tutup kat YouTube dah keluar. Dia potong sikit. Dia ambil macam sengaja nak melagakan. Patutnya tak payah. Patutnya tak payah di video kan. Biar jadi diskusi dalam video cukup. Untuk ilmiah. Tak semua orang boleh khatam bab agama ni, yang tinggi-tinggi ni. Macam contohnya, saya suka sebut baru-baru ni dalam YouTube banyak keluar apa? Video diskusi antara Ustaz Salman Ali dengan Ustaz Wan Engku. Apa yang dicerita pun kita tak faham. Tinggi, bukan bidang kita. So yang dimasukkan dalam YouTube tu nak buat apa? Siapa yang jahat? Dari yang masukkan ni, yang pro Ustaz Salman Ali, dia cerita Ustaz Salman Ali. Yang pro Ustaz Engku, dia sedang cerita dua orang tu nak mencari pencerahan. Ya, pencerahan, persefahaman. Yang dalam tu pun orang-orang yang hebat-hebat yang faham bab ni. Kita tak faham, jangan cakap. Sebab tu kita ni, yang jahat tu dulu, yang edarkan tu. Tu dulu, yang edarkan tu. Yang hantar dalam YouTube tu, tu yang jahat. Kalau tanya saya lah, tu jahat penyangat besar. Kerja nak melaga-lagakan orang, kerja nak mengkelirukan orang. Sudahnya timbul kata-kata, nasib baiklah sekarang lah aku tahu ulama dulu ni salah. Kau ni ulama ke? Yang kau cakap ulama dulu salah ni. Sudahnya jadi macam tu. Sudahnya jadi pertikaian. Ini tak sunnah, ini bid'ah. Benda tu nak cerita nak buat apa? Habis ustaz tu cerita, salah siapa juga. Pertama engkau tanya ustaz yang tu, ustaz apa hukum gini ustaz? Satu hal. Habis
Orang kata ustaz cakap ni kafir, orang kata ustaz kata ni bid'ah, gini. Dia pun terangkan ikut ilmu dia. Maka yang ambil video tu sikit. 3 minit, 4 minit, ambil dekat. Jangan macam tu lah. Kita ni tuan-tuan, kalau berhadapan dengan Wahabi ni, satu saya cakap terang, Wahabi ni pun dia ada kitab dia. Dia ada sandaran dia. Bukan bidang kita nak berhujah dengan dia. Ada orang-orang tertentu. Kita lantak kau lah. Jangan kau terjerit-jerit dalam surah ni, haram, kafir. Sudah. Itu je. Ikut 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Masing-masing saling mengikramkan masing-masing. Boleh ikut yang ini, boleh ikut. Yang penting pokok pangkalnya, yang rukun, yang wajib itu wajib, yang ada nas tu nas, yang ada dalil. Janganlah kita tu tak ada Quran, tak ada dari Quran, tak ada hadis. Kau pegang itu kenapa? Tak salah pimpinan kau, yang ni yang bawah ni sikit. Mana Quran, mana hadis, mana dalil? Ulama tak boleh pakai. Ulama ni orang, kita nak ikut pada hadis Nabi. Ada tak orang cerita ada? Ada kan? Tak boleh. Rasulullah ada ajar. Rasulullah kata, hai Ali. Ali pula. Hai Muaz. Dia kata ketika nak dihantar Muaz menjadi gubernur di Yaman. Saya suka cerita ni. Dia kata kau bertemu dengan sesuatu masalah. Masa kau jadi gubernur, apa kau nak buat? Aku akan rujuk Quran. Terus, kalau kau tak jumpa dalam Quran, aku akan rujuk apa yang kau tunjukkan. Maksudnya hadis Nabi lah. Terus, kalau kau tak jumpa daripada aku pun kau tak jumpa, aku akan tanya orang yang lebih faham daripada aku. Siapa yang faham? Ulama lah. Habis kalau tak jumpa juga, maka aku akan gunakan dengan ilmu yang ada pada diriku. Maksudnya dia buat ijtihad sendiri. Tandanya Rasulullah bagi 4 pilihan. Quran, hadis, ulama, ijtihad, ijma' ulama, kias. Dia bagi tu. Sebab itu penting jadi pimpinan ni orang yang ada agama. Yang pergi naikkan orang yang tak ada agama tu nak buat apa? So dia sibuk nak suruh orang sambut Bon Odori. Orang Jepun yang Islam tu pun tak sambut Bon Odori. Lepas tu paksa pula orang ikut. Ada nama dah lah, kalau kita cakap kasut, dah jahil bertambah jahil. Lepas tu kadang-kadang benda ni penting kita naikkan pimpinan tu orang yang agama kuat. Bukan saya nak promosi, tidak. Itu yang nak mengatakan halal haram tu dia tentukan dulu. Bukan dia dah buat satu benda, maka orang bila temu je salah, dia cari alasan nak menghalalkan benda tu. Yang berlaku sekarang macam tu. Sepatutnya nak buat apa-apa, tujuk ulama dulu. Dah tak pandai, buat cara tak pandai, cakap macam orang pandai. Tapi awak tak tahu, bila orang ikut, kesannya balik pada awak nanti. Tu pentingnya yang naik tu mesti orang agama. Sebab apa? Yang ni dibawa kita ni esok mati kat mana? Dia nak bawa tu. Yang bercakap ni pun belum tentu orang agama. Mana tahu letaknya 3-4 ribu suruh cakap benda ni betul. 3-4 ribu tu kan sikit tu. Lepas pada kita bulan kan. Jangan cakap dugaan orang ni. Kita ni rendah je. Kita ni menyampaikan je. Kalau nak kaya dah ramai dah pimpinan-pimpinan jemaah Islam tu kaya-kaya. Dah ramai. Itu pun kena fitnah orang. Saya ada bukti. Kita kotak, kita hitam. Sekarang tengok muka pun ni menyampah. Astaghfirullah. Jahatnya aku ni. Tuan-tuan, penting. Bukan kita cemburu. Patutnya kita ni tuan-tuan orang Islam. Orang Islam tak ada macam ni. Kalau kita bergerak betul-betul atas dasar Islam, tak macam tu. Kita tak ada cemburu kat orang, tidak. Kita akan nampak apa yang kita buat ni dakwah. Ingat, Tuan Guru selalu pesan, apa yang kita buat ni dakwah. Jangan terlalu sangat kejar politik kemenangan, tidak. Kita buat ni dakwah. Dakwah pada orang. Tak perlulah orang tu pilih siapa ke. Yang penting orang tu pilih Islam. Cukup. Selamatlah kita. Tapi jangan sampai orang cakap, alah, jangan sampai kita tinggalkan begini. Alah,
Semua sikit Islam. Sikit Islam apa Islam boleh buat? Kita bimbang yang sekarang ini, yang ada ini, kita bimbang meninggalkan orang-orang macam tu. Bila kita tinggalkan orang-orang yang berkefahaman macam tu, siapa yang pupuk kefahaman macam tu pada diri dia? Maka orang tu nanti Allah akan tanya. Allah akan tanya, kenapa? Itu sebab pimpinan ulama ni, alim ulama bagai nak gila nak ajar benda ni. Ada masa kita kena beralah, ada masa kita kena lupakan persengketaan, kita kena saling meredai, ada masa kita kena bertegas. Bukan semua masa nak bertegas, bukan semua masa kita nak kena pijak kepada apa? Nak dipijak kepada tak. Ada masa, ada ketika, ada tempatnya. Tujuannya nak fahamkan orang, ya Allah, aku tak mampu nak melaksanakan Islam ya Allah, tapi aku yakin Islam tu yang paling sempurna. Nak lahirkan yang itu. Kita tak nak lahirkan, alah sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam. Apa Islam boleh buat? Ini yang cakap ni bukan orang Buddha, yang cakap ni bukan orang Kristian, yang cakap ni bukan orang Hindu, yang cakap ni orang Islam. Tak nak berhenti ke? Tak nak azan ke? Kenapa tak? Cukuplah setakat tu mula ni kita tu dia. So dalam hati kalau kita ada rasa macam cemburu dengan kawan-kawan kita ke, dengan siapa-siapa ke, lawan banyak-banyak. Lawan mujahadah, dia mati dalam melawan hawa nafsu ni, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu untuk malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik datang kelemahan dan kejahatan diri saya sendiri. Kita hari dengan wabillahi taufiq, dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.